Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya Muhammad Nasser bin Muhammad Fauzi, nombor matrik 266070 bersama dua rakan lain, Nur Firdaus bin Muhammad Nur dan juga Muhammad Nabil Ashraf bin Muhammad Azhar. Pada hari ini kami akan menceritakan berkenaan dengan rundingan kesatuan kerja di Malaysia. Secara tradisionalnya, kesatuan sekerja ini dianggap instrumen utama dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan pekerja di tempat bekerja. Kesatuan sekerja ianya juga memiliki ruang yang meluas dalam ekonomi, perindustrian dan sosial kerana kesatuan sekerja juga membawakan wakil pekerja di medan politik bagi menghebahkan kepentingan mereka. Namun demikian, kesatuan sekerja Malaysia pada ketika ini menghadapi pelbagai tantangan, terutama dari prinsip neoliberal dengan pembaharuan yang berlaku dalam sistem perkhidmatan. Selain itu, kesatuan sekerja juga masih dibatasi oleh proses undang-undang. Kami beranggapan bahawa hubungan perindustrian di Malaysia secara keseluruhannya kukuh dalam kawalan dan bukan berada dalam kerangka komitmen. Campur tangan pemerintah dan kerajaan tetap meluas. Pihak pengurusan di tempat kerja terus menguasai dan kemampuan buruh untuk bernegosiasi secara kolektif tetap terbatas. Oleh itu, di Malaysia terdapat akta yang dikatakan dicipta untuk menyulitkan pekerja mengendali diri sendiri. Contoh akta tersebut ialah Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan juga Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Menurut Hyman 1989, majikan mencipta mekanisme dalaman bermotifkan untuk menentang identifikasi kolektif pekerja dengan kesatuan sekerja. Kami mengambil situasi di dunia ini kerana perkara ini pasti dialami oleh hampir setiap individu dewasa kerana mereka semestinya bekerja dengan sesebuah organisasi tidak kira dalam sektor awam ataupun swasta. Penulisan ini akan memaparkan proses-proses rundingan yang berlaku di antara majikan dan pekerja dalam menyelesaikan isu dan masalah yang berbangkit. Selain itu, ia akan memberi pengetahuan berkenaan proses kesatuan sekerja dalam membuat rundingan dan pekerja juga wajar mengetahui hak dan kelayakan mereka agar tidak ditindas dan dizalimi oleh majikan. Kesatuan sekerja memiliki tugas untuk bersuara serta mempertahankan hak-hak anggotanya untuk menyeimbangkan kekuatan yang dipegang oleh majikan. Kesatuan sekerja biasanya akan membuat rundingan bersama dengan majikan. Ia adalah untuk menolak konflik, mengelakkan pertelingkahan dan juga memberi faedah kepada semua pihak. Satu rundingan yang berjaya memerlukan kedua-dua pihak mempunyai matlamat tertentu dan disampaikan secara menyeluruh.
perbincangan. Yang pertama, perundingan yang berlaku menjadi satu proses untuk menyatukan pendapat yang berbeza kepada satu kedudukan yang sepadan di bawah satu bentuk peraturan yang membawa kepada suatu keputusan bersama berdasarkan kepada hasil yang diperolehi daripada rundingan. Yang kedua, peruntukan dijalankan dan tawar-menawar berlaku agar segala percanggahan matlamat antara mereka dapat diselesaikan. Setiap pihak akan membuat satu hujahan berkenaan isu yang diperjuangkan supaya kecederungan terbabit menjurus kepada hasil yang diingini. Manakala yang ketiga, semua pihak dilihat sangat bertolak ansur apabila melibatkan rundingan pekerjaan kerana mereka tahu yang mereka saling bergantungan antara satu sama lain. Keempat, perkara ini melibatkan ramai orang dan perbincangan akan memerlukan masa kerana melibatkan ekonomi negara bagi kerajaan dan keadaan kewangan bank yang terbabit. Model rundingan BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement. Rundingan BATNA ini dilihat menjadi model yang paling hampir dengan rundingan kesatuan ini. Terdapat 3 tahap utama dalam model ini iaitu menyenaraikan semua yang dapat dilakukan jika tidak dapat persetujuan daripada semua pihak, menerokai pilihan yang terbaik serta cuba untuk menambah baik pilihan tersebut. Yang terakhir, memilih pilihan yang terbaik. Terdapat 7 elemen penting dalam rundingan BATNA ini iaitu yang pertama adalah keperluan untuk berunding. Dalam situasi ini, pejabat awam dan pekerja bank memerlukan lebihan wang kerana peningkatan kos sara hidup yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Oleh yang demikian, keperluan untuk berunding diperlukan bagi menampung situasi semasa. Seterusnya ialah pemilihan data dalam berunding adalah elemen yang kedua. Data-data kadar kemiskinan dan kadar keberhutanan pekerja akan dikaji dengan menggunakan pendekatan rundingan secara interaktif. Sebagai elemen ketiga iaitu perundingan secara interaktif. Perundingan ini akan mengupaskan rundingan tersebut menjadi satu interaksi agar menjadi kemenangan kepada dua-dua belah pihak. Objektif yang ingin dicapai akan dicari melalui kemungkinan-kemungkinan kadar keuntungan yang dapat dicapai bersama-sama dengan penekanan. Yang keempat ialah wakil perundingan kesatuan pekerja iaitu QPEC dan NUBE digunakan oleh pekerja. Manakala Jabatan Perkhidmatan Awam JPA daripada pihak kerajaan dan pihak MCBA menjadi wakil perunding daripada bank-bank yang terlibat. Elemen perkakasan merupakan elemen yang kelima dalam model BATNA dan seterusnya ialah proses berlakunya rundingan adalah yang keenam, berlakunya rundingan. Yang terakhir adalah yang ketujuh. Elemen yang ketujuh iaitu persetujuan dan pengesahan keputusan bagi cadangan yang diusulkan. Bagi QPEX, mereka masih belum berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan untuk agenda utama mereka iaitu mendapatkan kenaikan penjawat awam. NUBE pula dilihat menghantar cadangan yang dilihat agar berbaloi dengan situasi semasa seperti memohon kenaikan elong sara hidup kepada RM1,000 dan setiap tangga gaji diberi kenaikan sebanyak 10% kepada MCBA. Wakil kesatuan yang digunakan dilihat menjadi kerangka peneroka kognitif. Kesatuan membawa banyak suara daripada belakang takbir. Yang pasti bukanlah yang terbaik, namun senang diterima. Seterusnya, cadangan negosiasi. Cadangan-cadangan yang diutarakan oleh kesatuan sekerja ianya adalah berpaksikan bantuan daripada segala segi keuangan khususnya. Cadangan yang dibangkitkan seharusnya tidak dipandang remeh kerana pekerja-pekerja ini menjadi tulang belakang organisasi
Kerajaan seharusnya memberi komitmen yang tinggi dengan duduk semeja bersama QPEX. Peluang dan ruang yang ada seharusnya ditingkatkan supaya kebajikan pekerja tidak diasingkan. Bukan dari segi keuangan semata-mata. Keseimbangan seharusnya menjadi puncuk pakar kerana jika kenaikan gaji sebanyak RM1,800 dirasakan tinggi, maka keseimbangan sosial keperluan harian perlu berada di paras stabil. Seterusnya, subsidi baru juga boleh diperkenalkan dan disalurkan terus kepada golongan sasaran. Apabila sesuatu sektor menerima terlalu banyak kenaikan kos, secara automatiknya kos yang dikenakan kembali kepada pelanggan akan turut meningkat. Permintaan yang terlalu melampau akan menampakkan mementingkan diri kerana kenaikan gaji yang terlalu ekstrim tidak semestinya membawa kebaikan secara keseluruhannya. NUBE juga memastikan setiap cadangan yang diberikan kepada perjanjian kolektif yang terbaru adalah bertepatan dan bersesuaian dengan keadaan semasa. Tahu pasal kesatuan kerja, mengenal pastian masalah dalam ni, saya mengambil hak untuk bekerja adalah hak yang dilindungi di bawah hak. Pastian masalah dalam ni, saya mengambil hak untuk bekerja adalah hak yang dilindungi di bawah hak asasi perkara 5 hingga 13 Undang-Undang Malaysia. Berlaku ketidaksamaan pendapat atau pandangan dalam berbagai isu bersama. Seperti kita tahu, isu hangat yang selalu menjadi perbualan dan pinjaman awam adalah berkenaan dengan gaji dan kemudahan yang diberikan oleh majikan atau organisasi kepada pekerja mereka dengan majikan. Terutamanya sektor awam, mereka mempunyai Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam dalam menjadi suara warga pekerja dalam berunding bersama dengan kerajaan. Kalau ikut sektor swasta pula, sektor yang dilihat memberi kesatuan yang besar adalah seperti Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank Malaysia, NUBE. Rekod menunjukkan bahawa NUBE sentiasa menokong dan membantu dalam berbagai perkhidmatan kepada kan. Terutamanya sektor awam, mereka mempunyai Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam dalam menjadi suara warga pekerja dalam berunding bersama dengan kerajaan. Kalau ikut sektor swasta pula, sektor yang dilihat memberi kesatuan yang besar adalah seperti Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Bank Malaysia, NUBE. Rekod menunjukkan bahawa NUBE sentiasa menokong dan membantu dalam berbagai perkhidmatan kepada ahlinya dalam perusahaan perbankan. Lain pula dengan sektor awam. Sektor awam dia banyak masalah. Seperti kita tahu, minimum pendapatan pekerja awam masih di peringkat 1,200. Dan sepatutnya QPEX menjadi suara kita tahu, minimum pendapatan pekerja awam masih di peringkat 1,200. Dan sepatutnya QPEX menjadi suara